Taburan kes COVID-19 mengikut daerah dalam tempoh 14 hari sehingga Jumaat menyaksikan 11 daerah di Semenanjung Malaysia kembali ke zon hijau. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, antara daerah itu adalah Hulu Perak dan Kampar di Perak, Kubang Pasu, Padang Terap dan Yan di Kedah serta Gua Musang di Kelantan. Ia juga termasuk Hulu Terengganu, Raub dan Cameron Highlands serta Jelebu dan juga Jempol di Negeri Sembilan. Bagi mengulas lanjut mengenai perkara ini ialah bersama dengan pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, pertama sekali, apakah mungkin cerminan daripada perkembangan positif ini? Kita melihat bahawa kes harian juga semakin turun, masih lagi tinggi 1,000 lebih tetapi semakin turun berbanding dengan tempoh-tempoh sebelum ini. Apa yang boleh kita baca dengan banyak juga kawasan menjadi zon hijau pada ketika ini, Prof? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan banyaknya lokaliti yang telah berubah menjadi hijau, kita memberikan persepsi bahawa keadaan di negara kita bertambah baik, dan ini diilustrasikan juga melalui data-data yang kita ada. Semalam kes aktif kita ada 14,360 dan juga kes di ICU dan juga yang menerima rawatan bantuan pernafasan juga menurun. Jadi saya boleh simpulkan bahawa keadaan wabak di negara kita pada gelombang yang ketiga ini bertambah baik, dan kita harapkan komitmen ini dapat diteruskan dan kita sama-sama membantu kerajaan melalui agensi Kementerian Kesihatan patuh pada SOP dan juga komitmen kita untuk meneruskan apa yang telah dinasihatkan. Prof, rentas negeri masih lagi belum dibenarkan namun akan dikaji untuk sepanjang bulan Ramadan dan juga untuk Hari Raya Aidilfitri nanti. Bagaimana untuk kita membaca apakah angka terkini yang boleh kita sandarkan untuk kita membuka sempadan negeri setidaknya untuk perayaan-perayaan ini? Adakah kita perlu membuka segera ataupun kita perlu melihat ke bahawa lebih banyak lokaliti hijau barulah kita boleh buka, tidak kira Hari Raya ataupun selepas Raya? Okey, selain daripada lokaliti hijau yang kita perlu perhatikan, saya juga telah melihat kepada data semalam yang melalui penganalisaan. Kalaulah kita melihat kepada pola pada masa ini, penurunan kes kira-kira 3 hingga 400 untuk kes aktif, saya menjangkakan kita memerlukan lebih kurang 4 ataupun 6 minggu lagi kes akan menjadi 2 digit ataupun 1 digit. Maknanya kalau kita teruskan komitmen kita seperti mana yang ada sekarang. Jadi sehubungan dengan itu, kalau kita melihat kepada pola kita ni, kita masih lagi dalam keadaan yang pada pandangan saya perlu berjaga-jaga. Walaupun program vaksin telah dimulakan, tapi komitmen itu perlu diteruskan. Saya berpendapat untuk membenarkan rentas negeri tidak perlu dibuat secara tergesa-gesa dalam tempoh yang terdekat ni, maupun dalam bulan Ramadan. Saya berpendapat elok kita tangguhkan sehingga sebab kalau kita jangka sebulan 4 hingga 6 minggu lagi, maksudnya sebaik sahaja sebelum Hari Raya Aidilfitri kalau saya tak silap. Tapi saya berpendapat lebih baik kita tangguhkan selepas Hari Raya Aidilfitri sebab kita melihat kegetiran cabaran yang telah kita lalui pada gelombang ketiga baru-baru ni, bagaimana kes telah meningkat sehingga 52,000 lebih, dan kita harap keadaan itu tidak berulang. Jadi saya berpendapat mungkin seminggu selepas Hari Raya adalah merupakan waktu yang wajar jika kita lihat pada pola yang ada sekarang. Dan untuk bulan puasa ini terdekatlah ya, Prof, kita melihat bahawa bazar Ramadan sebagai contoh sudah pun boleh dibuka. Kita sudah melihat mungkin ada SOP sebelum ini. Bagaimana untuk kita memastikan pola ini yang Prof sebutkan tadi boleh kekal walaupun kita buka bazar Ramadan dan sebagainya, masih lagi dipatuhi SOP supaya pola itu tidak berubah untuk memastikan kes kembali kepada 2 digit dan mungkin juga sifar tidak lama lagi? Kita pada masa ni kelebihan kita ialah kita dah ada vaksin. Jadi sebahagian individu kita mungkin telah menerima dos pertama ataupun dos kedua. Jadi mereka ni saya anggap dalam tempoh 1 bulan ataupun 6 minggu akan datang akan bertambah proporsi perkadaran mereka yang menerima vaksin ni. Dan dalam masa yang sama jika kita teruskan SOP ni, kita sebenarnya telah ada apa yang kita sebut gelombang immunity. Maksudnya ada di kalangan individu dalam kalangan kita selain mereka yang telah dijangkiti telah pun imun terhadap jangkitan ini. Jadi saya rasakan tidak ada masalah jika kita wujudkan bazar dengan pematuhan SOP. Bagaimanapun pergerakan dan juga pematuhan SOP perlu diteruskan bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya kluster ataupun kes-kes yang baru. Sebab saya perhatikan secara global di India terdapat peningkatan. Saya jangkakan kerana mungkin terdapat kelekaan sedikit pematuhan SOP berikutan dengan telah adanya vaksin, dan saya harap keadaan tidak berulang di negara kita.
Dan juga terakhir sekali Prof, mungkin apakah peringatan untuk orang awam? Mungkin kelonggaran itu lebih lagi, sudah boleh rentas daerah meskipun belum boleh rentas negeri. Banyak aktiviti perniagaan sudah pun boleh dibuka dan sebagainya. SOP itu bukan perkara baru, sudah lama kita sebutkan, tapi apa lagi mungkin peringatan Prof buat orang awam? Kita perlu meneruskan komitmen terhadap SOP ini. Saya sangat berharaplah kita tidak berasa jemu, maksudnya tidak ada keletihan dan sebagainya. Kita perlu memberikan tumpuan kepada kepatuhan sedemikian untuk mengelakkan berlakunya kluster baru ataupun kes-kes yang baru sehingga menyebabkan angka meningkat semula. Kita harap ini dapat dielakkan dan kerjasama semua sangat diharapkan agar kes dapat diturunkan hingga ke 2 dan 1 digit. Dan di samping itu saya haraplah semua dapat mendaftarlah untuk mendapatkan vaksin seperti mana yang telah dijadualkan.